tak ada iman, tak ada Islam, maka Allah Ta'ala kata wa huwa minal khasirin. Allah Ta'ala nilai kita sebagai manusia yang rugi di akhirat. Tak ada iman, di atas dunia ni Islam tapi tak beriman, tak jadi, tak menambahkan iman, tidak memperbetulkan iman, tidak memperbaharui iman, maka wa huwa minal khasirin juga. Dia rugi juga di akhirat, kerana dia dimasukkan ke dalam neraka juga. Sebelum dia dikeluarkan oleh Allah, sebelum dia nak masuk syurga, dia dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau, yang ni kita tak mau, kita tak di tepi. Kita nak manusia hak sentiasa tambah iman. Kita nak manusia hamba Allah yang sentiasa memperbaharui iman. Hak yang ni yang kita nak. Kerana iman adalah suatu perkara yang dinilai oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut iman, maka kita nak rujuk dan kita nak kembali memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, saya yakin semua hak duduk dalam masjid ni semua tahu peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Dan kalau kita nak nilai dengan akal manusia, kita nak nilai dengan otak manusia, tak dapat kita capai. Nak biar akal sahaja untuk nilai, nak biarkan otak kita saja untuk kita nilai, otak dan akal kita tidak dapat mampu nak menilai. Pasal apa? Akal, otak manusia ni dia ada batas dia. Tuan-tuan kena ingat, apa yang ada atas dunia ni ada batasan dia. Diri kita ni pun juga ada batasan dia. Kita kata kita ada kudrat, kudrat kita ada batasan. Tak ada orang yang segagah-gagahnya, hak badan terpuhung. Tak ada. Hak bahang cerita dongeng orang Melayu kata badan boleh makan muntah apa? Muntah apa nama? Muntah jin. Oh, dengan makan muntah jin dia boleh buat hebat. Oh, ni muhong ni dongeng. Hak tak boleh diterima. Kan? Ada kudrat manusia terbatas. Penglihatan manusia ni dia melihat. Namun melihat manusia juga terbatas. Kita dengar, Allah Ta'ala bagi pada kita dengar, ada telinga, dengar telinga. Telinga ni kerja dia mendengar, namun pendengaran kita juga terbatas. Apa hak berlaku di masjid yang lain kita tak dengar, pasal terbatas. Dengar kita hak mana hak boleh capai saja. Begitu juga akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, otak yang fungsi dia akal. Otak ni fungsi dia akal. Dan di situlah membezakan kita dengan manusia, dengan makhluk yang lain. Walaupun begitu, akal ni tuan-tuan, dia ada batasan dia juga. Dia ada batas, dia tak boleh capai, dia tak boleh memikirkan perkara yang lebih daripada luar kotaknya. Walaupun orang suruh fikir di luar kotak. Walaupun orang berkempen supaya berfikir di luar kotak, namun walaupun di luar kotak sekalipun, dia tidak boleh capai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj adalah peristiwa yang tidak dapat dicapai dengan akal. Namun itulah peristiwa yang benar-benar berlaku ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan adalah sebenarnya kalau kita fahami sungguh-sungguh, kita baca dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra mengapa Allah Ta'ala menjadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ramai di kalangan kita yang faham bahawa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj adalah kerana nak menggembirakan hati Rasulullah. Semua orang tahu macam tu, betul tak? Semua orang kata Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala jadikan kerana nak menghiburkan hati Rasulullah. Kerana pada masa itu Nabi berhadapan dengan duka cita sebabnya kematian Abu Talib
bapa saudara Nabi dan juga isterinya yang tercinta, iaitulah Khadijah binti Khuwailid. Ramai orang sebut sebab dijadikan Isra Mi'raj kerana ini. Namun kita lupa akan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra. Dalam ayat Al-Isra ayat 60, ayat ni panjang, saya nak ambil di tengah ayat ni. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 60. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arayna illa fitnatan linnas." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam ayat ini, dan tidaklah aku jadikan wahai Muhammad pandangan kamu di malam Mi'raj. Kami jadikan pada malam Mi'raj itu, dan kami menyaksikan kepada kamu wahai Muhammad, dan disitulah kamu melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Illa, melainkan adalah peristiwa Mi'raj ini kami jadikan, kata Allah, illa fitnatul linnas, melainkan adalah untuk menjadi fitnah kepada manusia. Fitnah ini maksud dia nak cobaan, ujian daripada Allah. Allah menjadikan Al-Isra wal Mi'raj adalah sebagai ujian dan cobaan kepada manusia di ketika itu. Zaman ketika itu berlaku di zaman Mekah, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa sebelum berlakunya hijrah Rasul. Belum lagi berlaku hijrah Nabi, iaitu sebelum Nabi berada di Madinah. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala jadikan Isra wal Mi'raj adalah untuk menjadikan ia sebagai ujian. Allah Ta'ala nak buat dugaan kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada seluruh manusia. Jadi kita kena faham Isra wal Mi'raj ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak uji iman. Allah Ta'ala nak uji iman. Bahkan kita pun, walaupun peristiwa ini sudah berlaku ribuan tahun, 1400 tahun lebih yang lalu, namun peristiwa ini juga Allah Ta'ala jadikan ia sebagai ujian pada kita. Nak percaya ke tak mau percaya? Ada orang hari ini tak percaya juga dengan Isra wal Mi'raj. Dia kata boleh percaya apa peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Bagaimana dia ujian ini berlaku kepada umat hari ini yang berada di dalam keadaan ragu-ragu? Begitulah Allah Ta'ala jadikan Isra wal Mi'raj untuk menguji orang-orang manusia pada ketika itu. Allah Ta'ala jadikan Isra wal Mi'raj kerana nak uji. Uji siapa, tuan-tuan? Pertamanya uji orang yang beriman. Nak uji orang yang sudah beriman. Pada masa itu orang yang telah Islam dah semakin ramai. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan fitnah kepada orang-orang kafir yang masih lagi tidak beriman kepada Allah. Fitnatul linnas, menjadi ujian kepada manusia pada ketika itu. Sebab itulah, tuan-tuan, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dia dinilai dengan iman, bukan dinilai dengan akal. Penerimaan Isra wal Mi'raj sebenarnya dinilai sepenuhnya dengan iman. Maknanya siapa yang ada iman dalam hati, maka dia akan beriman dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebab itu Isra wal Mi'raj termasuk salah satu daripada mukjizat Nabi. Wajib beriman. Seperti mana kita beriman adanya Quran, begitulah juga kita wajib beriman tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Para ulama sebut menolak peristiwa Isra wal Mi'raj bermakna menolak mukjizat Rasulullah. Wal'iyadzubillah, kita kena ingat, tak percaya dengan Isra wal Mi'raj bermakna tidak percaya kepada kudrah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena faham, tuan-tuan.
dia kata. Ada apa orang boleh berjalan macam tu? Tuan-tuan, ini ujian. Ujian yang bukan sahaja diuji iman para sahabat ketika zaman dahulu, bahkan ujian peristiwa Isra wal Mi'raj juga berlaku pada zaman hari ini. Nak terima atau tak mau terima? Jadi orang hak terima, orang yang beriman. Sebab itu kalau kita tengok rentetan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bila mana berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj sampai di Mekah. Nabi tersandar di dinding Kaabah. Nabi sandar di dinding Kaabah. Pasal apa Nabi sandar di dinding Kaabah, tuan-tuan? Nabi ni jadi runsing. Nabi runsing bagaimana nak cerita pada manusia. Nabi dah set dah dalam kepala. Memang ada orang tak percaya. Memang orang tak percaya. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam ni, tuan-tuan? Allah Ta'ala nak uji orang dunia. Allah Ta'ala nak uji iman para sahabat, kerana mereka golongan orang yang pertama yang beriman. Jadi orang pertama ni mesti solid iman dia, mesti yang terbaik imannya, kerana mereka lah orang yang pertama yang akan mempertahan dan yang menegakkan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala uji dengan Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala uji, tuan. Sebab tu lah Nabi SAW balik unsing. Unsing pasal tu nak cerita macam mana? Macam mana nak cerita ni? Kalau mimpi tak apa. Kita mimpi semalam pergi Amerika. Tuan Imam pergi Jepun tak apa, dia pergi betul. Kita ni kalau mimpi pergi Jepun, balik cerita, balik kemudian bangkit tidur, bagi tahu kat bini. Bagi tahu kat bini, malam aku pergi Jepun. Bini gelak. Bini gelak lah. Tak apalah, seronok ada pergi Jepun. Bini dia buat macam tu. Pasal apa? Pasal dalam mimpi. Dalam mimpi ni pula bukan habaq kat Jepun, Amerika pun boleh. Benda hak yang tak takjub. Benda dalam mimpi ni merata. Kita boleh pergi tengok drama hak seronok sikit. Sekali mimpi hak duduk dalam drama tu, tiba-tiba dia berlakon. Ingat tak? Tengok drama tu seronok, sampai bawa dalam mimpi dia jadi pelakon juga. Tu dia. Dalam mimpi siapa boleh cerita? Dalam mimpi siapa boleh cerita? Dia tak tajuk mimpi. Tapi Isra wal Mi'raj bukan begitu. Nabi SAW bila mana Abu Jahal tawar kepada Nabi, aku akan kumpul semua manusia. Kau Abu Jahal dia kumpul manusia semua, hak beriman, hak tak beriman, semua kumpul sahabat dan juga orang-orang yang tidak beriman, kafir musyrikin Mekah. Bila kumpul semua, maka Nabi cerita. Nabi cerita sepanjang perjalanan Rasulullah SAW. Bukan sahaja perjalanan di dunia, bahkan perjalanan di atas, di langit. Balik habis cerita, maka berlakulah yang Allah Ta'ala sebut fitnatul linnas. Bila Nabi selesai saja cerita, maka berlakulah fitnatul linnas. Ini Allah Ta'ala nak uji. Maka berlakulah ujian kepada manusia. Bagaimana penerimaan manusia pada masa itu? Orang kafir yang mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj terus tak beriman. Maka bertambahlah kekufuran mereka, maka bertambahlah kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tak beriman terus tak beriman. Hak dengar kata memang confirm Muhammad tak betul dah. Sebab tu Nabi ni didakwa macam-macam. Nabi ni didakwa dengan orang gila, Nabi didakwa dengan tukang sihir, Nabi didakwa dengan tukang syair, macam-macam. Nabi didakwa dengan pelipu lara, macam-macam didakwa ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar pula peristiwa Isra Mi'raj, maka bertambah-tambahlah kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul. Tak apalah orang kafir
sampai jadi fitnah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan juga Isra wal Mi'raj sebagai ujian, tuan-tuan, kepada orang-orang yang telah beriman. Orang yang beriman ni dah banyak dah masa tu. Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku dah nak hampir dengan peristiwa Hijratul Rasul. Dah nak dekat hijrah dah. Jadi orang di Mekah dah ramai dah masuk Islam. Ramai dah masuk Islam. Bukan hanya di kalangan hamba-hamba abdi, bahkan orang-orang ternama, orang-orang merdeka dah ramai memeluk Islam. Kemudian ujian yang berlaku bila mana Allah Ta'ala, bila mana Nabi cerita Isra wal Mi'raj, para ulama menyebut orang Islam pada masa itu terbahagi, terpecah kepada 3 kumpulan. Orang Islam pada masa itu pecah kepada 3 kelompok. Kelompok pertama iaitulah kembali murtad. Ada yang dah Islam kembali murtad. Iaitulah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam kembali murtad. Dia kata memang betul lah. Hak mana yang orang dok kata Muhammad ni tak betul, memang tak betul. Akhirnya jadi murtad. Dah Islam dia kembali murtad. Kumpulan yang kedua, iaitulah orang-orang yang tidak murtad tetapi meragui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ada yang telah Islam di kalangan sahabat, bila dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, tiba-tiba mereka menjadi ragu-ragu setiap cakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mereka memandang sama-sama mereka. Duk pandang muka sama-sama mereka. Dan mereka bertanya sesama mereka, apa jadi? Betul ke ni? Hak Nabi cerita ni betul ke ni? Bertanya sesama mereka yang telah beriman. Tapi tak murtad. Hati tu nak dapat, nak terima tu lambat sikit. Kerana dalam hati mereka sudah ragu-ragu kepada peristiwa yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang di kalangan mereka bertanya sama-sama, macam mana ni? Apa dah jadi ni? Nabi cerita macam ni, duk tengah-tengah orang tak suka dekat kita, Nabi cerita macam ni pula. Sudah. Di sahabat-sahabat yang berada pada kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, iaitulah kelompok yang terus beriman, yang yakin kepada Rasulullah, walaupun mereka tak pernah dengar cerita ni sebelum daripada ni. Tapi pasal yang cerita tu Nabi, maka dia beriman juga kepada Allah, memperkukuhkan imannya kepada Allah SWT. Para ulama sebut hak yang duduk kelompok hak pertama ni, satu-satunya sahabat Nabi, iaitulah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu-satunya sahabat yang yakin solid imannya, Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar pernah diejek oleh Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, kata, wahai Abu Bakar, takkan kamu nak terima lagi Muhammad ni? Dia cerita berapalah ni? Perjalanan dia kata pergi Baitul Maqdis, pergi ke langit pula, balik pula malam tu juga. Tak boleh terima ke lagi? Kata Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq dia kata, kalaulah yang cerita itu Muhammad, kalaulah yang cerita itu adalah seorang Nabi dan Rasul, dia tidak akan bohong.
Dia tak bohong. Yang bohong ni kita. Cakap 1000, satu ya boleh percaya. Hak yang cakap ni Rasul, kata Abu Bakar. Yang cakap ni Rasul, yang cakap ni utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia yakni Muhammad itu bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan dia akan bercakap adalah atas nama wahyu. Maka Nabi cerita, Abu Bakar kata kalau hak cakap tu, hak cerita tu Muhammad, aku percaya. Bukan takat Sidratul Muntaha. Bukan takat Sidratul Muntaha saja. Lebih daripada tu, lepas Sidratul Muntaha tu pun aku percaya. Itu dia Abu Bakar. Tuan-tuan, kalau kita duduk tak situ, main dengan iman kita hak sembahyang subuh pukul 8 ni. Kita duduk kelompok hak mana? Kelompok nombor 1 ke? Kelompok nombor 2 ke? Kelompok nombor 3? Kalau kita ni duduk pada peristiwa tu, peristiwa berlaku Isra wal Mi'raj, kalau kita duduk dalam tu, kita duduk ketika itu, tuan-tuan, rasa-rasa kita duduk kelompok hak mana? Kelompok Abu Bakar ke? Kelompok hak ragu-ragu ke? Kelompok hak murtad? Pakai terak. Ujian. Allah menguji iman para sahabat punya taratur, tuan-tuan. Allah Ta'ala uji para sahabat dengan keimanan begitu. Allah Ta'ala nak tapih iman para sahabat. Siapa dia hak betul-betul beriman dengan aku? Allah Ta'ala buat penapisan dan Allah dapat tahu siapa dia hak benar-benar. Akhirnya ada sahabat yang kembali bila mana mendapat penegasan daripada Abu Bakar, maka ada sahabat kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, peristiwa Isra wal Mi'raj ni Allah Ta'ala sebut. Kita ni bila dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan duk pandai-pandai kata peristiwa ni tak masuk akal. Sajalah tak masuk akal, pasal guna akal kita. Pasal guna akal kita. Isra wal Mi'raj dinilai dengan iman. Ada iman, baru kita boleh percaya. Tak ada iman, tak percaya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah. Allah Ta'ala guna ayat ni dengan dimulakan. Sebelum nak cerita tentang Isra ni, Allah Ta'ala mulakan dengan Subhana, takdis. Allah mulakan dengan mentakdiskan zatnya yang maha suci. Subhana. Subhana ni subhanallah. Tadi kita semayang, kita sebut tasbih tadi kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan, saya nak tanya, subhanallah bahasa Melayu ni maksud apa? Saya jawab siap. Maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Nak tanya lagi ni? Ustaz ni main nak tanya yang ni. Kalau kata maksud dia maha suci Allah daripada apa? Kita pernah duk teringat cerita dah. Kita pernah duk kaji dah. Bila sebut maha suci Allah daripada apa? Kalau kita suci daripada najis. Takkan nak kata Allah Ta'ala suci daripada najis? Jangan duk faham macam tu. Loh, saya duk faham macam tu Ustaz weh. Enggak. Maha suci Allah. Kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Para ulama menyebut suci Allah, maha suci Allah itu suci Allah daripada sifat kekurangan yang dua. Maknanya kita nak sebut subhanallah, 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 bermakna kita
sifat lemah. Keduanya, sifat jahil. Bermakna kita tak sebut subhanallah, subhanallah, kita menyucikan Allah daripada sifat lemah. Allah Ta'ala tu tak lemah. Allah Ta'ala tu tak dhaif. Lemah, dhaif ni sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah tu lemah. Mustahil Allah Ta'ala tu dhaif. Laif, tak larat. Tak. Maha kudrat Allah, Maha berkuasa. Bila dia Tuhan, bila dia Allah, maka dia maha berkuasa. Yang kedua, maha berilmu. Menafikan, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat jahil. Mustahil Allah Ta'ala ni jahil. Mustahil Allah Ta'ala ni bodoh. Kalau dia bodoh, tak jadi manusia. Tiap manusia tak sama muka. Duduk dalam masjid ni pun tak sama muka. Muka kawan ni, muka kawan ni, muka kawan ni tak sama. Menunjukkan maha berilmu Allah. Buat hayawan, hak nama bangsa kambing, macam ni passion kambing. Hak nama bangsa kucing, hak macam ni passion kucing. Kalau Allah Ta'ala buat sama saja bentuk hayawan, kita nak panggil mana kucing, mana kambing? Maha berilmu Allah, maka kita sebut subhanallah. Jadi tuan-tuan, peristiwa Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, maha suci aku, yakni Allah. Maknanya peristiwa Isra wal Mi'raj menafikan sifat lemah. Maknanya nak buat Isra Mi'raj bagi Nabi ni mudah sangat. Mudah sangat nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baitul Muqaddis, kemudian pergi ke langit Sidratul Muntaha, balik. Bagi Allah Ta'ala tu mudah, sebab dia maha berkuasa. Yang kedua, maha berilmu. Allah Ta'ala ni maha berilmu. Dia tahu macam mana nak memperjalankan hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala tak bagi Nabi berjalan kaki. Nabi tak bagi. Allah dalam peristiwa tu Nabi pergi bukan dengan berjalan kaki. Nabi diberikan naik kenderaan. Sebelum ada kenderaan atas muka dunia ni, hak yang canggih, Nabi dah dapat dulu. Jadi jangan duk perasan dah kita ni boleh naik kapal terbang. Naik kapal terbang kita pun hilang. Jangan duk perasan seronok sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah awal naik murah. Jadi ilmu Allah, maka Allah Ta'ala guna Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuan-tuan, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, laylan, satu malam. Tuan-tuan, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebut laylan itu bukan nisful lail, bukan sepanjang malam, bukan separuh malam, bukan dijadikan sepanjang malam itulah perjalanan Rasulullah, tak. Bukan separuh daripada malam pun tidak. Tapi para ulama Ibnu Katsir antaranya menyebut qalil minan lail. Sikit saja Allah Ta'ala ambil daripada waktu malam, Allah Ta'ala jadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit ya. Malam ni panjang, masuk maghrib tu malam lah. Sampai bila ni habis malam? Malam ni habis bila? Masuk maghrib sehingga terbit fajar sadiq subuh. Habislah malam. Maknanya panjang malam tu. Kita pukul 1 dah sebut pagi dah. Salah, malam juga. Bagi Islam 1 pagi tu malam juga. Ni panjang malam ni. Ni malam. Tapi bukanlah sepanjang malam ini dijadikan perjalanan Rasulullah. Tak, para ulama sebut qalilun minal lail. Sikit sangat Allah Ta'ala ambil daripada waktu malam,
dijadikan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi cerita, lagi takjub, lagi orang tak percaya, lagi orang tak percaya, kerana Allah Ta'ala nak jadikan ia sebagai ujian. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pergi pula bermula daripada Masjidil Haram nak pergi ke Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Duduk di situ, sampai di situ lah, tambak borak, kemudian bergerak naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan Rasulullah. Tuan-tuan, bila kita ni main ni, alhamdulillah, kita main ni dah ada dalil kuat dah. Zaman ketika berlakunya Isra wal Mi'raj, mereka yang telah beriman mesti dengar semata-mata, mesti beriman semata-mata melalui kalam Rasulullah. Kita ni main-main datang dah ayat Quran, terbit-terbit tu dah ada dah surah Asra bi'abdihi lailan tu. Beruntunglah kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak uji kita sedahsyat itu seperti mana Allah Ta'ala uji orang-orang beriman di awal Islam. Dahsyat sehingga menggadaikan iman. Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sehingga terpaksa menggadaikan iman dan Islam mereka. Pasal apa? Kerana tak percaya, batal iman mereka. Itu dia. Kita Allah Ta'ala tak uji macam tu, no? Kita Allah Ta'ala uji passion lain. Passion macam mana? Passion banyak rezeki pula. Allah Ta'ala uji passion banyak rezeki. Allah Ta'ala uji kita passion banyak nikmat. Allah Ta'ala uji kita passion banyak keseronokan. Allah Ta'ala uji passion ni. Tu pun tak larat. Uji macam tu baru tak beriman dah Allah Ta'ala. Allah, lemah sungguh dah iman umat akhir zaman. Sahabat Nabi uji sampai terpaksa gadai iman. Subhanallah. Para sahabat beriman, namun mereka yang berjaya diuji oleh Allah terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila sebut Isra wal Mi'raj, hak yang ni kita kena ambil satu. Memang yang benar tentang ambil sembahyang apa semua ni kita semua tahu dah. Saya tak mahu nak ulat hak yang ni. Saya nak uji dan saya nak faham, nak cerita tentang penting iman duduk dalam diri kita. Tak ada iman ni tak boleh. Kalau bercanggah kita dengan Allah, tak jadi. Para sahabat Nabi tidak bercanggah dah. Apabila mereka sudah kemantapan iman mereka utuh kukuh dalam jiwa mereka, maka mereka tidak lagi bercanggah dengan Allah. Ni hebat. Kita ni pasal apa banyak bercanggah dengan Allah? Sikit-sikit bercanggah dengan Allah, padahal benda yang kita bercanggah dengan Allah tu benda yang sudah qat'i, benda hak wajib, benda hak yang Allah Ta'ala haramkan dah, benda yang Allah Ta'ala haramkan dah, benda yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai kewajipan. Kita tak boleh canggah dah. Tapi masalah kita nak canggah juga. Para sahabat tidak lagi bercanggah. Sebab itu orang-orang ini yang diuji dalam peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka orang munafik. Orang munafik kebanyakannya orang Madinah, bukan daripada kalangan sahabat Nabi daripada Mekah. Tak ada. Pasal apa? Sebab mereka sudah diuji iman mereka, hebat iman mereka, maka mereka tidak pernah bercanggah selepas pada itu. Sebab tu penting iman tu. Kalau iman tak jaga dalam diri kita, kita akan bercanggah. Aminu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kata Allah. Hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh dengan Allah, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh dengan Rasul, thumma lam yartabu, dan jangan kamu ragu-ragu, jangan kamu bercanggah. Yang jadi masalah hari ini banyak bercanggah. Padahal yang kita bercanggah benda hak yang Allah Ta'ala dah putuskan, benda tu haram, tak payah bercanggah dah sebenarnya.
benda hak wajib, benda hak yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai kewajipan. Sebenarnya kita tak boleh dah bercanggah pasal dia wajib. Lah kita bercanggah juga benda hak wajib. Benda hak qat'i ni tak payah nak fatwa dah. Kadang-kadang ada orang nak minta, kita tanya Tok Mufti fatwa. Tak payah tanya Tok Mufti dah, pasal benda ni telah qat'i. Kita bahas tentang semayang. Semayang ni wajib tak? Oh, duk bahas semayang. Kawan ni kata tak wajib, kawan ni kata wajib, kawan ni kata, jom kita tanya Tok Mufti lah, biar dia buat fatwa. Tak payah, benda tu telah diputuskan oleh Allah. Benda yang telah diputuskan oleh Allah, jangan duk bercanggah. Hari ni orang banyak bercanggah dengan benda yang Allah Ta'ala telah letak, Allah Ta'ala telah tetapkan. Pasal apa? Pasal iman. Iman dalam diri kita tak sekukuh iman para sahabat, dan iman kita tidak pernah digarap. Iman kita tak pernah ditambah. Kita tak pernah refresh. Kita tak pernah beri kemantapan iman kita. Tak berkukuhkan iman kita. Ni yang jadi masalah. Sebab itulah kita banyak bercanggah pada hari ini. Canggah benda-benda hak yang tak sepatutnya. Kadang-kadang kita rasa pelik. Siapa ada bercanggah benda hak yang Allah Ta'ala putuskan? Bercanggahlah benda-benda hak yang benda-benda baru dalam Islam. Benda-benda yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Yang tu canggah tak apa, pasal benda tu tak pernah ada pada zaman Rasulullah. Bila dah diputuskan, maka tak. Benda hak yang tak perlu untuk kita bercanggah, kita jangan bercanggah. Sebab benda ni telah diputuskan. Jadi tuan-tuan, saya beri faham ni. Jadi imanlah yang menentukan kekuatan kita dengan agama. Imanlah yang menentukan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena jaga iman. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan Isra wal Mi'raj, kerana nak uji iman. Iman ni penting, tuan-tuan. Sebab itulah saya nak cerita juga dalam peristiwa Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW ni. Mengapa tuan-tuan Nabi sengaja, Allah Ta'ala sengaja mendatangkan suatu peristiwa yang mana Nabi bila dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi terbau satu bau yang sangat wangi. Mengapa Allah Ta'ala pilih peristiwa ini? Dalam banyak-banyak manusia umat yang terdahulu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, menceritakan kepada Nabi bagaimana peristiwa seorang manusia yang sangat beriman kepada Allah mempertahankan iman. Kan Nabi bila sampai satu tempat, Nabi berwangi. Wangi sangat bau tu. Dan Nabi tak pernah bau wangian seperti itu. Maka Nabi tanya kepada Jibril, apa dia bau ni ya Jibril? Wangi sungguh. Wangi sungguh, tak pernah lagi ni bau macam ni. Kata Jibril, itulah wangian yang datang daripada kuburan keluarga Masyitah. Semua orang tahu peristiwa Masyitah, iaitulah seorang wanita yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, menjadi khadam kepada Fir'aun, bekerja dengan Fir'aun laknatullahi alaihi. Pasal Allah Ta'ala jadikan kisah Masyitah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tuan-tuan, iman juga. Bila fikir balik, pasal Allah Ta'ala pilih keluarga Masyitah, dijadikan sebagai suatu pengajaran kepada Rasulullah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Persoalannya, mengapa Masyitah? Ramai lagi yang ada zaman umat terdahulu, ramai lagi nabi-nabi pun ada, tetapi mengapa Masyitah? Why Masyitah? Aku nak cakap bahasa Inggeris lah pula. Kita tu ialah boleh pun.
suatu kisah untuk dijadikan pengajaran. Rupa-rupanya ia menceritakan tentang keimanan. Masyitah ini seorang wanita yang nama dia bukan Masyitah, tuan-tuan. Para ulama tafsir tak sebut nama dia ni bukan Masyitah. Namanya ni tidak diketahui, tapi Nabi sebut Masyitah. Sebab dia ni kerjanya tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Maka Masyitah itu maksud dia tukang sikat. Kita tak erti bahasa Arab, ambil buh nama anak Masyitah. Maka nama anak kita tukang sikat. Tak apalah buh nama Masyitah. Mudah-mudahan jadi macam Masyitah hak yang tu. Tak apalah buh nama Masyitah pun. Kan? Tapi maksud dia yang tu lah, tuan-tuan. Pasal ada orang tanya, Ustaz, Masyitah tu maksud apa? Saya kata Masyitah tu maksud dia tukang sikat. Kerana kerja perempuan ini yang beriman pada Allah dan Nabi Musa ni, kerja dia tukang sikat rambut anak Fir'aun. Macam mak anda. Masyitah ni, tuan-tuan, kerja dia ni kerja apa? Dia bekerja sebagai tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Habis saja anak perempuan Fir'aun ni mandi dan sebagainya, maka siap untuk berdandan. Maka kerja berdandan ni perempuan ni, hak Masyitah ni. Dialah tukang pakai bajunya dan sebagainya, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Hebatnya Masyitah, walaupun duduk dalam istana Fir'aun yang mendakwa dirinya Tuhan, tetapi beriman kepada Allah dan Nabi. Hebat. Menjaga iman dia walaupun dia dikelilingi manusia, orang-orang yang menyembah Fir'aun. Jaga iman dia, tak terpengaruh. Kau kan nak pengaruh, nak terpengaruh orang pakak disembah Fir'aun, kau kan nak terpengaruh, tak terpengaruh. Masyitah ni, tuan-tuan, jaga iman dia walaupun keliling kelalangnya mereka menyembah manusia. Kita main sikit ya, orang main dakwah sikit, dakwah sikit, tumbang. Padahal kita duduk di keliling kelalang, kita ni orang Islam, tapi orang main dakwah kita sikit, tumbang. Pasal apa? Iman. Masyitah duduk dalam istana Fir'aun, yang semua orang dalam istana Fir'aun menyembah Fir'aun, tapi dia hebat jaga iman. Nak jadi cerita Allah Ta'ala uji Masyitah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala uji wanita ini, dia perempuan. Allah Ta'ala uji Masyitah. Suatu hari bila dia sisir rambut anak Fir'aun lepas mandi, sisir, tiba-tiba jatuh sikat. Tak sempat pegang dengan rapi, tiba-tiba sikat tu jatuh. Bila jatuh, spontan keluar daripada mulut Masyitah. Spontan keluar daripada mulut Masyitah. Bila jatuh, terjatuh sikat, maka dia sebut Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dia menyebut dengan kalimah yang sangat hebat, menggerunkan jiwa-jiwa yang mendengar. Orang yang dengar itu anak Fir'aun. Orang yang dengar itu anak Fir'aun, anak orang yang orang sembah dia. Maksud yang disebut oleh Masyitah Bismillahi ta'isa Fir'aun itu apa dia? Dengan nama Allah, celaka kamu Fir'aun, mampuh kamu Fir'aun. Ini kalam yang terbit daripada mulut Masyitah. Spontan jatuh, macam melatah lah kita, salah kita melatah sebut benda lain. Ya, jatuh mak hang awak, mak aku tak
sebut mak aku, sebut mahal. Orang kita Melaka sebut hak merapu pun ada. Masyitah spontan melantah keluar tabik daripada mulanya, Bismillah kita Isa Fir'aun, dengan nama Allah celaka dan mampu kamu Fir'aun. Bila dengar macam tu baru tahu rupa-rupanya Masyitah perempuan ni beriman kepada Allah dan Musa, tak sembah Fir'aun, menyebabkan anak Fir'aun pergi mengadu ke bapa dia. Bagi tahu Masyitah dalam istana ada orang yang telah beriman, dah menjadi pengikut Musa. Siapa dia? Masyitah. Tangkap Masyitah, bawa menghadap Masyitah. Masyitah tadi tanya oleh Fir'aun, adakah benar yang dilaporkan oleh anakku bahawa kamu telah beriman kepada Allah dan beriman kepada menjadi pengikut kepada Musa? Masyitah dia kata, betul. Tak boyah tuan-tuan, tak boyah tuan-tuan. Dia jawab ya. Kemudian dia Fir'aun minta kepada Masyitah supaya tarik balik, supaya tidak menyembah Tuhan selain dia, jadi Fir'aun. Akhirnya Masyitah dia kata, Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Hebatnya Masyitah ni tuan-tuan, dia cakap depan Fir'aun. Dia cakap depan Fir'aun, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Hei Fir'aun, aku hanya beriman kepada Allah. Allahu Rabbi, Allah tu Tuhan aku. Wa Rabbuka, dan ingat Tuhan tu juga Tuhan kamu. Wa Rabbul Alamin, dan Tuhan kepada sekalian alam. Dengar macam tu marah Fir'aun. Fir'aun marah sangat pada Masyitah. Tangkap Masyitah, tangkap suami dia, tangkap anak-anak dia. Tuan-tuan, Masyitah tak takut kepada Fir'aun, walaupun dia makan gaji dengan Fir'aun, walaupun dia bekerja dengan Fir'aun, tetapi kerana nak mempertahankan iman dia kepada Allah, dia sanggup menggadaikan seluruh jiwa, harta dan keluarga. Tangkap keluarga, tangkap suaminya, dan tangkap anaknya. Riwayat sebut ada 3 orang anaknya. Hak paling kecil masih lagi berada di dalam kendongannya. Cik lagi duduk kendong, masih menyusu badan lagi. Tu anak dia hak kecil. Fir'aun perintah, tangkap. Kemudian sediakan suatu balasan kepada Masyitah. Fir'aun kata, buat kawah yang besar, buat kawah yang besar, bubuh di dalamnya air yang panas. Riwayat sebut bubuh minyak, kemudian dibakar kawah tersebut sehingga membiarkan dia menggelegak. Riwayat sebut air, ada riwayat sebut air, ada riwayat sebut minyak. Apabila menggelegak minyak air tersebut, maka dibawa mai Masyitah dan keluarganya sebelum nak humban masuk dalam kawah. Fir'aun ni nak uji lagi. Tuan-tuan cuba bayang Masyitah, perempuan ni hebatnya jaga iman, Fir'aun uji dia lagi. Masyitah, kalau hang tak kata aku Tuhan hang, aku akan lempar suami hang masuk dalam kawah ni. Masyitah dengan tegas, Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Allah tu Tuhanku, Tuhan kamu dan Tuhan sekalian alam. Lempar suami mati dalam kawah. Bawa mai anak dia yang sulung, kemudian lempar. Bawa mai anak dia yang kedua, lempar. Tetap mempertahankan imannya. Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Itu kalam yang dikeluarkan oleh Masyitah.
Hebat tuan-tuan, masyaallah. Hebat sungguh. Kemudian datang anak dia yang masih kecil. Riwayat sebut anak dia ni lepas susu badan pun belum lagi. Nak abang kata kecil lagi. Tiba-tiba bawa mai datang. Masyitah tengok anak dia dengan penuh sayu. Nak lempar anak masuk dalam kawah. Kesian ni. Maka Masyitah pada ketika itu, bila mana ditanya oleh Fir'aun, maka dia terdiam seketika. Di saat itulah datang pertolongan Allah. Masa dia ditanya dan dalam masa yang sama dia melihat anak dia yang kecil, maka ketika itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba anaknya yang kecil ini bercakap ketika kecil. Isbir ya ummi, sabarlah engkau wahai ibuku. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan tempat yang telah disediakan di syurga. Tiba-tiba budak yang kecil ini, yang tak tahu apa, bercakap. Termasuk kanak-kanak di atas muka dunia yang boleh bercakap adalah anaknya Masyitah. Tiba-tiba anak yang bercakap memberi semangat kepada Masyitah terus sabar dan sabar dalam mempertahankan imannya berhadapan dengan Firaun. Tiba-tiba bila dengar, maka terukir senyum di wajah Masyitah. Senyum tuan-tuan, depan ni kawah besar penuh air, penuh minyak, senyum. Kita start motor belah. Masyitah tuan-tuan, bila dengar, tengok kehebatan pertolongan Allah, maka dia lantas, riwayat sebut, dia lantas pergi sambut anaknya. Kemudian berpaling melihat Fir'aun. Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Allah tu Tuhanku dan Tuhan kamu wahai Fir'aun, dan Tuhan bagi sekalian alam. Maka langsung terjunlah Masyitah bersama anaknya, masuk di dalam kawah bersama-sama dengan suami dan anaknya yang terlebih dahulu masuk ke dalam kawah, dihumban di dalam kawah. Hebatnya Masyitah, rupa-rupanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini dipertontonkan oleh Allah supaya Jibril dapat menceritakan kepada Nabi bagaimana kehebatan seorang wanita ini mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi mendapat kebaikan di akhirat. Masyitah tuan-tuan, akhirnya dirakamkan, Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Belum ditanam lagi, orang yang berada di kelilingnya sudah membau wangian Masyitah dan keluarga. Subhanallah tuan-tuan, tengok orang dulu jaga iman, tengok orang dulu jaga Islamnya, tengok orang dulu pertahankan agamanya supaya tidak tergugat agamanya, supaya sentiasa beriman di dalam hatinya kepada Allah dan Rasul. Hebat orang-orang dahulu mempertahankan iman. Rugi kita, Allah Ta'ala anugerahkan kita iman, Allah Ta'ala anugerahkan kita sudah Islam, tiba-tiba kita tak jaga iman kita, tiba-tiba kita tak jaga Islam kita, kita cari lain daripada Islam. Hak yang inilah Allah Ta'ala kata, orang-orang yang mencari selain daripada agama Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang cari selain daripada Islam, ada orang tak mau dengan Islam, maka dia cari lain dengan Islam. Bahkan ada
Zaman tak hebat dulu. Zaman ni hak kayu basikal tua. Zaman orang buat kerja bendang. Zaman tak ada teknologi hebat sangat. Hebat mereka dalam agama. Bila nak habang kata murtad, mereka pasti bangkit. Tengok isu Natrah, orang Islam bangkit. Hari ni orang Islam murtad sana, murtad sini, murtad sana, murtad sini. Kata kau Islam, hina Islam. Hak kata tu orang Islam. Saya orang bukan Islam, kata tak Islam, saya tak kisah. Pasal dia tak Islam. Pasal dia tak Islam. Tapi dia Islam. Dia dilahir daripada zuriat Islam, daripada mak ayah dia Islam. Tiba-tiba bila besar, dia hina Islam. Sedih kita tengok orang Melayu hari ini. Sedih. Kadang-kadang pertikaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sedih. Tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan pernah tak Facebook ada satu nickname, ada satu nama. Nama ni kalau orang hak rajin tengok Facebook, dia tahulah maklumat ni. Dia guna atas nama Makcik Hajah Wizura. Saya ingat makcik, rupanya muda lagi. Tapi dia guna nama Facebook dia Makcik Hajah Wizura. Bu Hajah ni. Tapi tuan-tuan, kalau tengok Facebook dia, saya pernah, kisah dia ni sebenarnya lama dah, tapi mula meletup tahun lepas. Dia pernah buat suatu gambar. Gambar tu Mekah, gambar Mekah. Gambar Kaabah, orang duk tawaf, gambar tu dia ambil. Gambar orang ramai dalam Masjidil Haram, kemudian orang duk tawaf, ada orang tawaf, kemudian ada orang duk solat. Gambar tu dia ambil. Kemudian dia bubuh pula ada orang duduk atas Kaabah. Dia buat pula ada orang duduk atas Kaabah. Iaitulah perempuan seksi. Perempuan tu adalah penyanyi Hollywood, dengan pakaian yang cukup menjelekkan mata. Tiba-tiba dia edit. Zaman lah ni edit hebat. Dia edit, dia pergi bubuh duduk atas Kaabah, kemudian dia upload dalam Facebook dia. Saya tengok ni, saya kata celaka betul ini. Celaka betul. Kalau duduk depan aku penyepok lah. Jahat semua. Islam orang Perak. Tahun lepas baru meletup kisah dia. Masa meletup tu baru orang tahu. Rupanya saya tahu sebelum tu lagi. Ramai sahabat-sahabat tahu dah lagi, tapi meletup tahun lepas. Sehingga menyebabkan orang buat laporan polis, kemudian nak tangkap, tak sempat tangkap, dia sempat lari. Lari berada di Eropah. Dia tak ada di Malaysia. Tak lari balik dah. Lari pergi duduk di Malaysia. Dia lari pergi duduk di Eropah. Dia mana? Katalah di Sweden ke sana. Dia lari pergi duduk Sweden. Tak lari. Pasal dia dapat tahu ada laporan polis dan nak tangkap, dia sempat lagi. Allah, kita dengar. Ini generasi Islam hari ini. Generasi Islam yang sangat menakutkan, yang sudah tidak mengambil peduli tentang agamanya, dan yang tidak mahu lagi ambil peduli tentang kehidupan agama. Orang dulu tuan-tuan, masyitah terjun kawah jaga iman. Orang dulu macam tu. Sahabat Nabi SAW jaga iman ni tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan tengok perang-perang ni sudahlah. Kemarin saya mengajak fiksirah. Main saya mengajak kuliah fiksirah perang Uhud.
Tuan-tuan, perang Uhud ni tuan-tuan, ada sahabat Nabi bila habis perang dapat tahu Khalid Al-Walid masih duduk di tengah di antara Mekah dan Madinah, ada buat keinginan nak lawan lagi pada esok hari Khalid Al-Walid. Maka Nabi dapat tahu berita tu. Nabi dapat tahu berita tu. Maka Nabi SAW perintah sahabat-sahabat Nabi hak yang tadi baru lepas perang Uhud, bangkit, jom pi perang, jom pi ligan Khalid Al-Walid. Jangan bagi dia masuk Madinah. Kalau dia masuk Madinah, masalah. Pasal Madinah ni ada orang perempuan, ada orang tua dan sebagainya. Kucak-kacir Madinah. Mai kita pi lawat, mai kita pi sekat depa. Tiba-tiba Khalid Al-Walid bila dapat tahu, maka lari balik, lintah bukan. Tuan-tuan, baru balik daripada perang Uhud, tak dan rehat lagi, Nabi Allah sahabat, jom pergi. Dalam perang Uhud ni tuan-tuan, haknya nak diserang kali yang kedua ni, sahabat Nabi ni baru lepas perang Uhud. Perang Uhud semua orang tahu, ramai sahabat yang gugur syahid. Masa bangkit nak giligan Khalid Al-Walid tu, sahabat Nabi ada hak patah kaki, sahabat Nabi ada hak patah tangan, sahabat Nabi hak di badan mereka ada lubang-lubang daripada panahan, daripada anak panah. Ada sahabat yang luka kerana pedang dan tombak. Tapi heran tuan-tuan, saya cukup heran sahabat-sahabat Nabi bila baca fiqh sirah tuan-tuan. Saya heran di mana kekuatan para sahabat Nabi, keimanan mereka. Nabi kata, jom serang. Sahabat Nabi tak habaq, ya Rasulullah, kaki saya patah. Tak ada seorang habaq walaupun kaki dia patah. Tak ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kanan saya patah. Memang tangan dia patah, tapi tak ada seorang pun yang cakap langkah bangun ikut Rasulullah, patah kaki, patah tangan. Subhanallah. Kita patah kaki, saya nak rehat seminggu lah di KPJ. Yang tu lah jawab kita. Rehat seminggu KPJ, tak buat apa. Pasal apa ni? Patah kaki. Patah kaki bukan seminggu tu, 2 bulan. Tapi mana Allah. Inilah iman kita hari ini. Sangat-sangat nipis, sangat-sangat rapuh kalau didakya oleh musuh-musuh Allah. Tuan-tuan, peristiwa Masyitah ni berlaku dalam peristiwa Isra. Dalam peristiwa Isra itu saya sebut awal tadi, mengapa Masyitah? Mengapa Masyitah? Rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi SAW hebatnya mempertahankan iman, tuan-tuan. Bukan sahaja di kalangan para muslimin, di kalangan golongan laki-laki, namun di sana juga golongan yang mempertahankan iman mereka adalah terdiri daripada golongan wanita. Laki dan perempuan pada zaman itu tahan Islam, tuan. Jaga agama, jaga iman. Hari ini kita takut. Orang perempuan hari ini kita takut. Gangster pun ada dah perempuan. Gangster pun ada dah perempuan dah ni. Kita pun takut. Dulu kita ingat atas jalan raya ni ada hak yang gangster, hak yang lumpur haram ni. Hak duk lumpur ni orang jantannya. Lah ada juga hak perempuan. Hak kes Pajero tu perempuan kan? Lumpur. Oh dia gerun. Perempuan tu kan? Oh, saya nak bagi tahu, saya bawa laju kok, tapi kalau laju menyelip-nyelip dia tu tak berani. Jalan kampung tak berani. Jalan Lebuh Raya kalau bawa anak, tengok anak. Anak belakang ni 5 orang, tak berani dah bawa laju. Tak berani. Hoi, mereka ni perempuan. Takut kita tengok lagi. Gangster. Berapa banyak dalam YouTube orang hantar hak pukul. Ada juga hak pukul di tengah hak jantan-jantan. Hak perempuan pun ada juga kes pukul. Oh, dia pakat nak lawan pukul ripuk tepi jalan. Hang tak puas hati tu orang mana? Oh, parking motor tepi jalan tu. Parking motor tepi jalan. Hang tak puas hati tu orang
YouTube tak terdik. Berkeli tepi parit, hentak kata Allah perempuan. Hak yang ni kalau pergi hantar ke Palestin baru sesuai. Hak yang gangster ni kan, hantar ambil nama di Palestin baru hebat. Dia tak mahu orang nak pergi Palestin, tak mahu. Rugi kalau buat macam ni, rugi. Pergi hantar Palestin. Pergi jihad tu baru sedap. Baru kena pada tempat. Ni tak ada buat benda, tak ada munafak. Inilah masalah umat hari ni. Jaga tuan-tuan, kita nak kena bina balik generasi kita hari ni. Generasi yang menitik berat tentang iman. Generasi yang menitik berat dengan agama. Yang ni kena jaga, kerana ni kunci kepada kejayaan sebuah masyarakat. Tak ada hak yang ni, maka kita sampai kesudahlah kita akan berada dalam keadaan masyarakat yang terumbang-ambing. Ni buang anak pula. Tadi ada orang tanya saya, Ustaz, pasal apa ni banyak pula dah orang buang anak? Saya kata kira balik 9 bulan ke belakang, bulan apa? Kira balik. Lah bulan 5. Kes banyak buang anak kan dalam paper. Dalam bekas, flash, hal terbaru antaranya dalam flash di Georgetown 2 kembar. Hal terbaru ni 2 kembar nanti rugi tuan-tuan. Ada orang kahwin anak tak dapat, punya anak-anak hang buang anak. Allah. Saya kata hang cek balik 9 bulan ke belakang tu bulan apa? Cek balik bulan 8. Bulan 8 ni biasa orang buat apa? Merdeka. Merdeka ni tuan-tuan, saya tak tahu dah heran. Merdeka hak tahun lepas, saya memimpin beberapa sahabat membuat satu program. Ketika orang sibuk dengan program-program menyambut malam kemerdekaan, kami juga buat program berasaskan Islam. Kita buat pos-pos kecil-kecil, banyak tempat. Biasanya orang suka duduk di belah Penang ni, orang suka duduk di pantai. Kau orang lunas pun terpah sana apa-apa. Duduk tepi pantai. Kita buat pos-pos kecil, buat khemah, pasang khemah, kita pasang. Hak lepas kita pasang 3 biji khemah. Tiap khemah ada kumpulan qasidah. Dan ada 2 ustaz yang akan berceramah pada tiap khemah. Kita buat. Kita pasang khemah, kemudian di situ antara pengisian di khemah-khemah tersebut antaranya iaitulah dengar qasidah dan dengar ceramah. Waktu orang duduk seronok duduk tepi pantai. Masa tu kita boleh tengok. Kita buat pengisian di peringkat awal orang ramai ni, kita boleh terima lagi. Pasal kebanyakannya orang hak yang sebelum pukul 12 ni, biasanya hak yang ada ni orang family, tak apa dah. Panggil mai, kita nak isi dengan cara Islam, malam merdeka dengan cara Islam. Kita isi dengan qasidah alhamdulillah, ada sambutan yang menggalakkan. Kita bimbang juga kok kita pasang-pasang ni, kita pasang qasidah tak ada orang nak mendengar. Alhamdulillah, walaupun ada program utama dekat padang utama tu, namun ada juga orang yang duduk di pos-pos yang kita buat mendengar qasidah dan juga tazkirah secara ringkas sebelum nak masuk malam merdeka. Alhamdulillah, sambutan yang cukup menggalakkan. Habis kita hanya buat program tu takat ke 12. Habis ke 12 kita stop. Lepas pukul 12 kita buat program edar risalah. Sasaran dia kepada anak-anak muda yang sedang berkapal.
Lepas pukul 12, hak family balik. Hak bawa anak kecil, hak bawa bini pun semua ni, pukul 12 balik. Hak tinggal siapa? Hak muda-muda, hak main couple, hak main bawa apa nama, hak main bawa anak dara apa belakang ni. Kita tanya nikah ada lagi, kami tak nikah lagi Ustaz, tapi kami dah tunang. Dia ingat tunang tu dapat lesen dah. Lepas pukul 12, pukul 1 sampai pukul 3 kita buat. Kita edar risalah berkaitan dengan bahayanya zina. Kita edar ayat ni. Kita tujukan kepada hak dia berkapul. Memang lepas pukul ni memang tak ada lah hak family ni balik dah. Mereka ada anak. Ada kecil nak tumbuh sampai pukul 1, 2 pagi tu buat datang apa? Anak tumbuh pukul 1, 2 pagi ni hak yang ni. Dan ada risalah alhamdulillah tuan-tuan. Ada yang menyambut baik kehadiran kita dan menerima risalah kita, tapi tak kurang banyaknya yang menghalang dakwah kita. Padahal yang kita nak dakwah tu orang Islam. Dia Islam, kita hanapi di Islam, dia pun Islam. Tapi ada juga hak yang tidak senang dengan kehadiran kita. Kadang-kadang dia nampak kita nak sampai dah, dia kata mai dah. Perli kita yang tu kita tak ambil kira, tutup. Dan ada daripada tenaga kita di kalangan orang perempuan, di kalangan yang perempuan, ada tenaga kita suruh bercakap dengan perempuan-perempuan, anak-anak mudi ni yang keluar waktu malam, kadang-kadang hak duduk sekolah lagi, P2 tak balik lagi. Saya heran, mak pak dia ni duduk mana? Hak sekolah lagi. Allah, kita kata, keluar dengan siapa ni? Kita tanya keluar dengan siapa ni? Ni, dia boleh sebut dengan kita, power. Dia boleh sebut dengan kita power. Dia tak habaq kawan, dia habaq power. Dan dengan siapa ni? Main dengan power. Power ni kadang ambil kesempatan dan sebagainya, dia tak kesian diri dia. Dia perempuan. Saya pernah masa jadi imam dulu, kita pernah buat serbuan di tepi pantai bersama dengan beberapa anggota polis. Bila kita sampai di tepi pantai kat Taman Rubino, kita turun, kita buat lepas isyak. Habis mayang di masjid, kuliah dan sebagainya, kita pergi 3-4 biji kereta masjidnya. Turun, kita pergi jalan dekat tepi pantai. Turun ni. Ialah semua hak balik yang pergi tu baru balik pada masjid. Bila baru balik pada masjid ni, hak serban, hak jubah, mereka tengok turun ramai, berselerok lagi. Hak yang duduk dalam motor, hak duduk dalam kereta start, kereta jalan, kadang tutup pintu lagak pokok tepi pantai tu. Yang paling sedih saya kata, hak yang antara yang kita tangkap orang perempuan. Yang paling sedih, perempuan ni tinggal seorang. Saya tanya Pak Wu hang mana? Pak Wu lagi dulu. Pak Wu start ke motor, dia lagi dulu, tinggal hang awal. La haula wala quwwata illa billah. Saya kata, macam ni hang nak suka kat dia? Macam ni hang suka? Hang rosak kan, hang buat macam-macam rapuh kan, hang suka lagi? Hang tengok, dia boleh lari tinggal hang. Sepatutnya kalau dia sayang hang, dia duduk situ. Ni dah dia lagi, selamat diri dia. Dah kali mak dia main ambil, kita telefon mak dia, pak dia main ambil. Main ambil di masjid dia.
La haula wala quwwata illa billah. Ni generasi kita tak tahulah tuan-tuan. Kalau generasi macam ni lah yang duk ada mai. Tuan-tuan tengok anak-anak kita. Saya kadang-kadang tengok anak saya ada 5 orang anak kecil-kecil lagi. Hak sulung baru terjah 5. Ada lagi kecil-kecil lagi. Hak nak main lagi tak tahu lagi ni. Kadang-kadang kita tu haru atau iscuk mana lah mereka ni. Hak lah pun dah rosak. Ni macam mana ni hak mereka ni. Kita pun kata agak nak bagi jadi 10. Duk fikir juga ni anak ni. Kok mana ni kalau macam ni punya cerita. Hak rosak duk ada ni. Hak depan ni macam mana. Kalau tak berbetul generasi hari ni dengan agama, dengan iman, hak akan datang kita tak tahu. Kita ni nak mati dah. Saya lah tak lagi lah kot. Hak depan ni kot dekat dulu. Hak nak mati habis dah. Dekat dah. Kami selesai dah masalah. Ni hak generasi, hak yang nak membina, yang nak membesar. Tuan-tuan, macam mana nasib mereka yang generasi yang akan datang? Ibn Qayyim kata, nak tengok Islam gemilang tahun yang akan datang, zaman yang akan datang. Nak tengok Islam gemilang ke tak gemilang zaman akan datang, tengok anak mudanya di zaman hari ini. Tengok anak muda zaman hari ini. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Nak tengok Islam gemilang atau tak gemilang, tengok anak muda hari ini. Kalau anak muda hari ini rosak, muda-mudinya rosak, maka rosaklah zaman Islam yang akan datang. Jadi kita lah yang duk pegang anak, yang duk pegang semua generasi ini. Kita kena bina, kita kena ubah hari ini. Jangan kita pandang diri kita saja lepas. Aku nak mati dah. Hampa pandai-pandai dah. Tak boleh tuan. Kesian generasi yang kita nak tinggal. Jangan sampai mereka ni hanyut dengan dunia kerosakan ini, sehingga menyebabkan mereka tak kenal agama, mereka tak kenal Islam, dan akhirnya mereka sudah lagi tidak bersama dengan agama Allah. Yang ni yang paling takut. Yang ni yang kita yang paling takut. Jadi tuan-tuan, Isra wal Mi'raj inilah yang menjadi tumpuan kepada kita dalam peristiwa ini. Bagaimana Allah Ta'ala nak uji para sahabat dengan iman. Imanlah punca akhirnya dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk di Madinah, orang yang menjadi benteng kuat kepada Rasulullah adalah golongan muhajirin yang pernah diuji oleh Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya hebat kerana mereka pernah hidup zaman Isra wal Mi'raj. Orang Ansar tak kenal Isra wal Mi'raj lagi masa tu, kerana mereka belum lagi beriman. Tetapi bila Nabi membina Madinah, maka orang yang sentiasa menjadi benteng kepada Rasulullah adalah di kalangan selain daripada orang Ansar, tetapi yang paling utama adalah di kalangan orang-orang muhajirin, iaitulah para sahabat Nabi yang awal-awal Islam, yang telah ditapih, yang telah diuji dan mengiyakan keimanan mereka berdasarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan, kita kena bina generasi ini dan diri kita, insya-Allah. Mari kita sama-sama hidupkan agama dalam hidup kita, Islam dalam hidup kita, perbaharui perbetul iman kita atas muka dunia. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jom kita taat dengan Allah. Jangan kita durhaka pada Allah kerana kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebelum saya nak akhir, saya nak bawa suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun ummati yadkhuluna al-jannah
illa man aba. Kata Nabi, setiap umat aku akan masuk dalam syurga. Semua umat Nabi bagi jaminan masuk syurga. Jadi kena seronok. Sebab kita jadi umat Rasulullah SAW akan masuk syurga. Tapi baca habis hadis ni dulu. Illa man aba, kata Nabi. Melainkan orang-orang yang enggan. Melainkan orang-orang yang enggan, kata Nabi. Qalu, para sahabat bertanya, may yabba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan tu Rasulullah? Kami nak tahulah juga siapa orang yang enggan. Pokoklah kami tu orang yang enggan. Maka sahabat tanya, may yabba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata kepada sahabat, siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kena taat. Nak masuk syurga kena taat. Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat ke aku, maka dia masuk syurga. Maka kena taat. Apa hak Allah Ta'ala suruh, apa hak Allah Ta'ala perintah, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi perintah, apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Nabi larang, maka taat. Kalau kita taat, Nabi kata dakhalal jannah, hang boleh masuk syurga. Ini jaminan Nabi. Mustahil tuan-tuan boleh masuk syurga tanpa sebab. Dan mustahil tuan-tuan masuk neraka tanpa sebab. Dia masuk neraka pasal apa? Saja Allah Ta'ala nak unggal dia masuk neraka. Dah ada sebab dia masuk neraka. Ada sebab dia masuk neraka. Kena ingat juga. Maka kata Nabi, taat. Maka kalau taat, aku beri jaminan masuk syurga. Wa man asani. Siapa yang durhaka padaku, siapa yang tak suka aku, sunnah aku tak suka, ajaran aku tak suka, perintah aku tak suka, larangan aku tak suka, man asani, kata Nabi. Hak benda yang aku suruh dia tak suka, hak yang ni orang yang durhaka. Nabi kata, wa man asani, siapa yang durhaka, siapa yang tak mau ikut, faqad aba. Inilah orang-orang yang enggan. Inilah orang-orang yang enggan. Tuan-tuan, makhluk pertama yang enggan menuruti perintah Allah siapa? Syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Apabila Allah Ta'ala perintah pada malaikat semua sujud pada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud memberi penghormatan. Semua sujud illa iblis. Melainkan yang tidak sujud kepada Adam, tidak beri penghormatan pada Adam, siapa dia? Iblis. Pasal apa iblis ni yang tak dia pasal apa iblis tak mau sujud? Pasal apa iblis tak mau sujud? Sama dengan Nabi sebut aba. Pasal enggan. Bahasa kita senang habaq ketegak. Enggan ni nampak macam baca berita dah pula dah no. Bahasa baku. Habaq bahasa kita lah senang ketegak. Hak jenis ketegak, Allah Ta'ala kata manusia, makhluk hak mula-mula ketegak dengan perintah Allah illa iblis, melainkan iblis tak mau sujud. Pasal apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pasal dia ketegak dan sombong, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Jadi jangan jadi tegak.
Jangan ketegak dengan urusan perintah Allah. Mari kita sama-sama taat pada Allah. Mari kita beriman pada Allah. InsyaAllah saya yakin dengan sabda Rasulullah. Saya beriman dengan sabda Rasulullah. Saya berkongsi hadis ini dengan tuan-tuan sekalian. Di sini mari kita yakin dengan sabda Nabi ini, bahawa orang yang tidak ketegak, orang yang mentaati akan masuk ke dalam syurga Allah atas jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak masuk syurga dah ni? Oh, macam tak mau no. Kami pun tak tahu ustaz boleh masuk atau tak boleh masuk. Tak apa, cari kuncinya untuk masuk dalam syurga. Itulah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa gaji cukuplah sekadar ini. Saya 3 hari turut-turut mula hari ini ceramah Isra' Mi'raj, hari ini, malam esok dan malam lusa. Jenuh ceramah. Kalau orang tak faham juga, ketegak juga, penat ceramah. Jadi tuan-tuan, saya harap orang sini sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dalam bulan Rejab ni ustaz-ustaz sibuk dengan ceramah, terpaksa cancel kuliah. Saya hari ni kuliah, jadi terpaksa cancel kuliah pasal mai sini. Alhamdulillah dapatlah kongsi ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Saya sebelum ni minta maaf dah, saya nak sebut sama dah. Saya sebelum ni memang kuliah di sini. Kuliah di sini, tapi terpaksa batal kuliah tu. Semua kuliah-kuliah yang telah saya bagi tarikh terpaksa batal di hujung-hujung bulan. Tiap-tiap bulan ada di hujung-hujung dia. Hak minggu kelima semua terpaksa batal. Saya datang berapa kali dah? 2 kali je kot no. 2 kali saja pernah terpaksa batal semua. Minta maaf. Kena batal tu bukan pasal apa? Pasal ialah kita ni tanggungjawab juga di masjid. Jadi tanggungjawab di masjid terpaksa kita batal di sini. Jadi tu saya bagi tahu, kalau nak panggil jemputan boleh. Alhamdulillah saya mai juga atas jemputan Tuan Haji Suasana masjid beri saya peluang untuk datang ke sini. Alhamdulillah puan-puan saya boleh maklum pada tuan-tuan. Takut mereka kata ustaz ni dia bagi tarikh tak mai pula. Minta maaf sungguh-sungguh, memang bukan tak mau nak mai, memang nak mai, tapi memandangkan saya ada tanggungjawab yang paling utama di masjid daerah. Jadi tak boleh kacau hak yang masjid daerah. Jadi tanggungjawab di situ lebih utama. Hak lain ni di sini ada tu imam dan ada ustaz-ustaz yang lain, boleh jemputlah ustaz-ustaz yang lain berkongsi ilmu dengan kita insya-Allah. Jadi saya mohon maaflah atas jadual yang telah saya bagi pada tuan-tuan pada tahun lepas tu. Minta maaf. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu memperingati Isra' Mi'raj. Marilah kita insaf, jadi kita banyak istighfar selawat ke Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan inilah amalan hujah yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi saya ucap kepada pihak jawatan kuasa masjid kerana sudi jemput saya, dan khususnya terima kasih pada tuan-tuan yang sudi mendengar ceramah saya. Cuba tu hampir 2 jam. Minta maaf lah ustaz, lama yo hampir nak 10 kami nak tengok drama nak ni. Drama nak tengok juga, ceramah pun nak tengok juga. Sungguh malam. Minta maaf kalau ambil masa yang panjang. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang silap kesalahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.